أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadilatul Musi Majlis Asbul Fadilah dan Muwajjadan Al-Fadil Sawa Azhar, seluruh pimpinan pas kawasan, pihak pengurusan medan ilmu, para asatizah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada pagi ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan saya dan kita semua untuk bertemu pada saat dan waktu yang sangat bererti dan berharga ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam adalah agama sejagat, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad, melainkan pengutusan engkau ialah rahmat untuk sekalian alam. Nabi kita SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Berasaskan Allah Subhanahu wa taala telah pun meletakkan namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebaris dengan
namanya yang asas Allah. Selepas Allah, Allah meletakkan namanya Ar-Rahman dan meletakkan namanya Ar-Rahim. Kedua-dua Ar-Rahman dan Ar-Rahim asal perkataannya adalah rahima yarhamu, iaitu mengasihi dan merahmati. Begitu juga bila mana kita beri salam. Salam ialah ucapan penghormatan kita sesama kita sebagai seorang Islam. Dan Nabi SAW pun menggagaskan kepada umatnya untuk sentiasa memberi salam. Seperti mana Nabi SAW sebut, Iqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berikan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Memberi salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi dalam perkara ini, perkara sunat lebih besar pahalanya daripada yang wajib. Dalam perkara lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib lebih besar pahalanya daripada sunat. Sembahyang fardu lebih besar pahalanya daripada sembahyang sunat. Puasa Ramadan lebih besar pahalanya daripada puasa sunat. Begitulah semua perkara-perkara dalam Islam kecuali salam. Salam sunat, jawab salam hukumnya wajib. Tapi dalam perkara salam, sunat lebih besar pahala daripada wajib. Maka pasal apa Nabi suruh kita bagi salam? Salam yang menyebarkan nama Allah, Assalam. Sebab di antara nama-nama Allah ialah Assalam. Maka kita memberi salam berarti kita menyebarkan nama Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita sebut Assalamualaikum, kemudian kita sambung dengan rahmat Allah, wa rahmatullah, salam ke atas kamu dan juga ke atas kamu ialah rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka begitulah kerahmatan menyebar di dalam masyarakat dan perkumpulan umat Islam. Maka di atas Islam ialah rahmat untuk sekalian alam. Maka para sahabat Nabi yang sebilang 124,000 orang, selepas Nabi wafat, 2/3 mereka keluar daripada kota Madinah untuk menyampaikan Islam di seluruh alam. Maknanya Sayyidina Muhammad di atas Islam yang bersifat rahmat. Rahmat itu mesti disebarkan di mana sahaja. Maka tinggal hanya 1/3 para sahabat Nabi yang tinggal di Al-Madinah Al-Munawwarah. Hal ini semua keluar untuk menyampaikan rahmat kepada sekalian umat. Maka subhanallah, di mana wujud, di mana-mana wujud majlis-majlis ilmu, maka di situ akan berpaksi dan berpasang rahmat untuk masyarakat setempat. Tempat yang tidak ada majlis ilmu, tempat itu tempat yang tidak ada rahmat. Di mana sahaja ada majlis-majlis ilmu, maka tempat itu akan diturunkan dengan rahmat. Maka alhamdulillah di antara daerah-daerah dalam negeri Terengganu, Besut mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kerana ada majlis ilmu di tengah-tengah kota dan di tengah-tengah pekan ini. Maka tuan-tuan subhanallah, teruskan kerahmatan untuk umat ini.
Dan pasti rahmat ini akan menyebar kepada masyarakat. Semalam saya tidur di Kampung Raja. Tadi saya pergi ke pondok Tuan Guru Haji Muhammad di apa nama tempat saya? Kampung Raja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma saya tak sempat nak ziarah kubur ulama-ulama di Kampung Raja yang mereka ialah pendakwah ulung yang datang menyebar agama dan rahmat di Besut. Rupanya Besut ni dia sebuah kerajaan dulu, kerajaan Besut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana berdiri kerajaan, sudah tentu kerajaan itu kerajaan yang berasaskan kepada agama. Dan sudah pasti agama itu yang mengukuhkan agama ialah ulama. Dan saya dapat tahu kubur-kubur besar di situ yang di antara kubur-kubur Sayyid itu kubur-kubur keluarga Rasulullah, ulama-ulama yang berketurunan Nabi datang menyebar agama di sini. Maka sebab itu tak heran pasal apa di antara masalah Sayyidina Muhammad daerah-daerah yang boleh buat majlis ilmu Besut. Sebab tempat yang baik dia akan tumbuh lagi kebaikan itu walaupun sudah berakhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seumpama seperti keturunan yang baik macam mana pun akan melahirkan anak cucu dan keturunan zuriat yang baik. Itulah pentingnya Nabi SAW suruh kita cari keturunan yang baik untuk melahirkan orang-orang yang baik. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kerahmatan di sini mesti disebarkan. Makali kita kata kadang-kadang orang main ngaji taklah ramai sangat. Kadang-kadang sebenarnya tak baca tentang orang sikit ataupun banyak. Yang kita baca ialah rahmat akan turun walaupun orang yang hadir itu tak ramai. Sebab majlis ilmu majlis yang dirahmati, dan rahmat ini dia akan menyebar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang penting kita mesti istiqamah. Dia tak boleh kita kata orang tak mai terus buat tak, buat. Satu masa nanti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bukan setakat di sini subur majlis ilmu, tapi dia akan hidup lagi di sana, di sini, di sana, di sini. Itulah rahmat. Tuan-tuan, apa dia makna rahmat? Rahmat maknanya kasih sayang Allah. Maknanya bila mana ada majlis ilmu, maka di situ ada kasih sayang Allah. Mungkin kita kata tak ramai, tapi tuan-tuan, ada orang yang akan mendapat rahmat dalam celah-celah orang yang tak ramai itu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Contoh, dalam kita duduk mengaji ni, ada seorang budak muda, budak pondok contohnya. Setiap minggu dia hadir main mengaji sini. Ataupun budak sekolah agama, sekolah Arab. Sahabat Sayyidina Muhammad. Setiap majlis ilmu di sini dia mesti hadir. Tuan-tuan, dalam ramai-ramai orang, contoh dia Allah turunkan rahmat. Contoh, kalau Allah jadikan dia sumber rahmat, nanti satu masa esok 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, dia akan jadi ulama besar. Dan masyarakat setempat, bahkan seluruh tanah air akan mendapat rahmat dengan sebab ilmu yang disampaikan kepada orang. Saya ingat waktu saya budak-budak dulu, dalam umur belasan tahun, saya mengaji di Mata Muhammad Al-Ustaz Kedah.
Rumah saya di Baling, Kedah. Setiap bulan sekali saya akan balik cuti, dan saya tak pernah tinggal pengajian di markas PAS Kupang. Di antara tuan guru yang mengajar ialah almarhum Asyhad Al-Ustaz Ibrahim Libya. Itu di antara tuan guru saya lah, Sahadat Sina Muhammad. Waktu tu saya budak muda, naik motor daripada rumah lesen pun tak ada. Mujak polis tak tahan. Sahadat Sina Muhammad tak pernah jumpa dengan polis. Naik motor dalam, saya ingat dalam 7 km ataupun lebih, naik motor pergi mengaji. Dengan sebab kita menumpang rahmat dan berkat yang Allah limpahkan ke ulama-ulama yang ikhlas tu. Minggu ni ustaz ni mengajar, minggu ni ustaz ni mengajar, minggu ni ustaz ni mengajar. Dan pasti ustaz-ustaz yang mengajar tu ustaz-ustaz yang ikhlas. Dengan keikhlasan dia, masalah Sayyidina Muhammad, saya di antara budak-budak muda yang semangat belajar, akhirnya alhamdulillah boleh sampai ke Besut menyampaikan sikit sebanyak pengetahuan yang asal-asal berkat itu diperoleh ketika saya dapat daripada orang-orang yang ikhlas, ulama-ulama ikhlas. Itu mana seorang kalau mendapat rahmat. Bayangkan kalau dalam kita-kita ni ada pilihan yang Allah pilih untuk mendapat rahmat, masalah saya jadi asbab kepada orang mendapat taufik dan orang mendapat hidayah. Faham lagi mana rahmat? Kalaupun kita kata sakat dunia, jangan, rahmat dia sampai mati. Mungkin dengan sebab kita mengaji ni, masalah Sayyidina Muhammad jadi asbab kita jadi orang yang semangat dan istiqamah ramai. Maka subhanallah, sebagai contoh, kita dengar satu hadis. Contoh, Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ana kahataini fil jannah, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Contoh, sahabat semua. Nabi kata, aku dan orang yang bela anak yatim seperti ini dalam syurga. Aku dan orang yang bela anak yatim seperti ini dalam syurga. Apanya? Dekatnya dengan Rasulullah. Akhirnya tuan-tuan, kita pun kata, kalau macam tu aku nak bela anak yatim. Di Pondok Darsa, dia punya prinsip dia, anak yatim ngaji percuma. Hal ni saya nak gagahkan di semua cawangan-cawangan darsa seluruh Malaysia. Anak yatim jangan ambil duit. Anak yatim belah. Sebab kita semua nak jadi dengan Nabi macam ni dalam syurga. Rapat macam ni. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, maka kita pun belah anak yatim. Kita mai ke tahfiz, kita tanya, sini ada anak yatim tak? Ada. Saya taja anak yatim ni. Tuan-tuan, dalam ramai orang, ada orang yang nak bertindak macam tu. Akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tu menjadi orang yang esok masuk syurga dengan Nabi macam ni. Rahmat daripada mana? Malih ilmu. Daripada malih ilmu bermula kita nak mengamal sesuatu ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu cerita, mati seorang ulama. Bila dia mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak murid dia mimpi. Anak murid dia mimpi jumpa tok guru. Maka kerana kata anak murid ni, ma fa'alallahu bika. Saya tengok banyak dalam cerita-cerita orang para ulama, orang soleh mati, orang jumpa mereka dalam mimpi, orang tanya soalan yang sama ya. Ma fa'alallahu bika. Apa yang Tuhan buat pada kamu? Tok guru, apa yang Tuhan buat kat Tok guru? Dan banyak jawapan yang diberi ialah ghafarallahu li. Allah ampun dosa. Dan banyak pula respon daripada jawapan itu, bima. Dengan sebab apa Allah ampun dosa Tok guru?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tok Guru ni sebut satu masa aku tengah mengajar. Ketika aku tengah mengajar soalan sayyidina Muhammad, tiba-tiba masuk satu orang di majlisku. Orang ni aku tak kenal, aku tak pernah tengok muka dia. Hari itu dia hadir pengajian, masuk di majlis pengajianku. Tengah aku mengajar, tiba-tiba dia menangis. Bila aku tengah mengajar tu dia menangis. Dan aku pun tak tahu dia menangis kerana apa, pasal apa, soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu, lepas mengaji, dia salam, dia keluar. Aku pun tak kenal siapa dia, tapi aku ingat. Kata Tok Guru ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan sebab dia menangis tu, Allah ampun dosaku dan Allah ampun semua yang hadir pada hari itu. Tuan-tuan, tu rahmat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengampun dosa Tok Guru ni dengan sebab orang hak ngaji tu. Tok Guru pun tak kenal dia siapa, tak tanya nama dia siapa, mai daripada mana tak tahu. Tapi tu tak rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan bagi kat Tok Guru ni, sebab dia tu masuk ngaji dia menangis lah. Mungkin dia insaf, mungkin dia rasa apa-apa, subhanallah, tu rahmat. Maknanya sampai dalam kubur pun kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab majlis ilmu. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu tengah-tengah duk nulis kitab Ihya Ulumuddin. Tiba-tiba mai seekor lalat hinggap di bekas dakwah. Kan dulu orang nak tulis dia kena celup dalam dakwah. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi lalat tu bila dia hinggap, Imam Ghazali bagi peluang kat dia untuk hirup dakwah tu. Lepas dia hirup, dia terbang. Baru Imam Ghazali celup pena dia dalam dakwah. Tuan-tuan, suatu mana orang mimpi Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Saya dah sebut cerita Imam Ghazali, saya syukur juga sebab saya pernah mimpi Imam Ghazali. Masalah sayyidina Muhammad. Imam Ghazali bila dia mati, orang tanya, satu orang mimpi jumpa dia, tanya, ma fa'alallahu bika, Tuhan buat apa pada kamu hai Imam Ghazali? Soalan jawab, ghafarallahu li, Allah ampun dosa aku. Soalan Muhammad. Orang tu tanya, bima, dengan sebab apa Allah ampun dosa Tuhan? Imam Ghazali cerita tadi. Aku tengah duduk nulis, main sekop lalat hinggap hirup dakwat, aku bagi peluang dia minum, bila dia pi baru kecelup. Dengan sebab itu Allah ampunkan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Nampak rahmat. Maka tuan-tuan, Islam ialah rahmat. Maka di atas Islam ialah rahmat, sebarkan soalan Sayyidina Muhammad. Sebarkan Islam. Walaupun apa pandangan negatif yang orang kata pada Islam, abaikan. Sebab kita faham Islam ialah rahmat. Teruskan menyebarkan rahmat. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebab rahmat ialah untuk semua. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah, rahmatku meliputi segala perkara, hatta di dalam ujian pun ada rahmat. Ada satu orang tu, dia hadir pengajian saya, dan dia cerita, saya Ustaz syukur saya boleh hadir pengajian dan kuliah. Dulu saya tak pernah hadir kuliah, tapi dengan sebab saya kena pembedahan jantung, soalan Sayyidina Muhammad, saya duduk di rumah, jemu di rumah. Isteri pergi kerja, anak-anak pergi sekolah, duduk di rumah. Akhir kawan main ziarah, kawan tanya, dah buat apa? Tak buat apa. Kata kawan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mau tak jom kita pergi kuliah. Pagi-pagi macam ni ada kuliah duha. Kalau di Kedah dalam start tu ada kuliah duha setiap hari, jom kita pergi kuliah. Ini kita boleh dah juga. Bila dia hadir kuliah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan,
Di situ dia bertemu taufik dan hidayah, rahmat Allah. Lepas tu tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata mujurlah kena serangan jantung. Dalam ujian ada rahmat. Kalau tidak, dia masih belum kenal kuliah. Ada satu orang perempuan muslimat, Musa'ala Sayyidina Muhammad, satu orang muslimat. Dia kata, Ustaz, waktu suami saya meninggal, saya sedih. Hidup macam gelap, tak ada masa depan. Tuan-tuan, tapi lama-lama dia hadar kuliah, dia faham. Rupa-rupa Tuhan bagi dia kematian suami sebab Tuhan nak bebaskan dia daripada dosa-dosa dengan suami. Faham tak? Muslimat selagi mana ada suami, selagi tu duk dosa dengan suami. Selama tu nak kena minta maaf bang, minta maaf bang. Tapi bila suami mati, habis lah. Tak ada dosa dengan suami lah. Nampak tak? Dalam ujian ada rahmat. Maka tidak ada sesuatu pun terlepas daripada rahmat Allah. Semua penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka negeri Terengganu sudah pun ada sinar rahmat. Kekalkan kerajaan yang ada ala sayyidina Muhammad, supaya kerahmatan tak diangkat. Sebab kita tahu dah pembawakan perjuangan Islam ke arah apa, nak pergi ke mana. Istiqamah dengan perjuangan Islam. Walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad serba kekurangan. Orang cerita kelemahan empat, hak tu, hak ni, hak tu, hak ni, kita akui. Mana ada yang sempurna? Yang sempurna hanya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata ulama, ma min syai'in qad yakmalu illa waja'ahu nuqsan yakunal kamal alladhi yuradu bihi wajhullahi khassa. Kata ulama, tidak ada sesuatu yang dia kadang-kadang dia sempurna, nanti dia akan kurang juga. Allahumma salli ala sayyidina. Supaya yang sempurna hanyalah Allah. Maka tuan-tuan, subhanallah, sallallahu sayyidina Muhammad, maka sekalipun serba kekurangan ahli kita, pimpinan kita, perjuangan kita, tapi tuan-tuan, inilah perjuangan yang membawa nak bawa Islam kepada seluruh umat. Kita bukan je kita nak merintah Malaysia, apa kita nak merintah dunia. Islam kena ambil balik tempatnya untuk memerintah dunia. Sebab selagi mana Islam tidak memerintah, selagi itu tidak ada rahmat. Maka sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau penduduk sesebuah negeri dan negara itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu Muhammad, kata Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, kami akan bukakan keberkatan dari 7 lapis langit dan dari 7 lapis bumi. Tuan-tuan, bila tak ada rahmat, jadi macam hari ini. Soalan Sayyidina Muhammad, saya baru ni ada satu orang membuat muhasabah. Hari ini banyak berlaku isu kepala ayat di Gunung Jerai, di Ibuai Baling, di merata tempat. Orang tanya, ayat ni main daripada mana? Kalau seri hujan, dah lama dah hujan, lebat, kadang lebat daripada tu lagi. Rupa-rupanya tuan-tuan, ayat ni dia keluar daripada bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila tengok ayat ni, dia boleh keluar daripada bumi, dia boleh turun daripada langit. Hatu mengingatkan peristiwa yang pernah berlaku pada Nabi Allah Nuh. Bila mana Allah nak menghapuskan manusia atas muka bumi, Allah turunkan ayat daripada langit, dan Allah turunkan ayat daripada bumi. Hak bumi buat keluar ayat, hak langit buat turun ayat. Zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, sallallahu alaihi Muhammad, ayat yang turun daripada langit warna merah. Ayat yang turun daripada bumi, ayat yang keluar daripada bumi berwarna kuning. Dahsyat. Hujan warna merah, warna darah. Daripada bumi keluar ayat warna kuning, warna nanah. Tuan-tuan, maka tenggelamlah dunia dan bumi ini kerana dah hilang kerahmatan Allah. Yang ada yang kemurkaan Allah. Dia lawan rahmat, murka. Hari ini masalah Sayyidina Muhammad
Kita nak padamkan kemurkaan Allah, kita kena sebarkan rahmat. Dalam negara kita bukan, negara kita tak pernah miskin lagi pun. Sumber bumi masih ada, tapi rakyat dalam negara tak cukup makan. Soalan Sayyidina Muhammad, hak tu tak ada lah. Kalau di Terengganu, kami di Kedah tu telur pun dah tak ada. Soalan Sayyidina Muhammad, hari itu jadi krisis minyak tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah negara kita ni miskin, Nepal tak main kerja sini, Indon tak main kerja sini, Bangla tak main kerja sini, mereka duduk main tak balik lagi. Maknanya di sini tempat lubuk rezeki. Tapi pasal apa kita tak dapat? Sebab Tuhan tandai dengan kemurkaan dia. Nikmat ditarik, rezeki tak berkat. Orang yang kerja sini tuan-tuan boleh buat rumah besar-besar balik negara mereka. Satu orang kerja di Malaysia boleh buat rumah yang besar-besar di Indonesia. Maknanya kita dah faham semuanya sebab hilang rahmat dan berkat. Maka di atas sifat yang kita faham masalah Sayyidina Muhammad, Islam kena perjuangkan sampai menyebar sehingga seluruh tempat dan pelosok masalah Sayyidina Muhammad akan menyebar rahmat untuk setiap alam. Begitulah indahnya Islam, kerana Islam ialah agama yang merahmati setiap yang bernaung di bawah dia. Orang duduk dalam sebuah negeri Islam, negara Islam, orang bukan Islam seorang boleh duduk, orang Islam lagi-lagi boleh duduk. Tapi jangan kita duduk dalam negara yang bukan Islam. Kita duduk dalam negara yang bukan Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang Islam pun tak boleh duduk, rakyat dia pun tak boleh duduk. Lebih-lebih orang Islam akan didera oleh orang yang bukan Islam. Tapi kalau Islam memerintah, orang bukan Islam pun boleh duduk, orang Islam lagi-lagi boleh duduk. Maka tuan-tuan, subhanallah, mainkan peranan untuk kita jadikan Islam ialah rahmat untuk sekalian alam. Terakhir saya ada satu soalan yang timbulkan soalan Sayyidina Muhammad. Apakah amalan untuk lembutkan hati kita, pasangan kita, anak-anak kita? Nak lembutkan hati, tuan-tuan ambil ayat sekalian ni macam ni. Celup jari telunjuk dalam ayat, sebab jari telunjuk ni dia oratnya sampai ke hati. Jari telunjuk ni dia oratnya sampai ke hati. Tapi kalau jari tengah ni oratnya sebenarnya sampai ke zakat. Itu isyarat fa tu dia pakai jari ni. Soalan senar jari ni ialah jari yang mensyaratkan tauhid. Ini dia sambung sampai ke hati. Celup tangan dalam ayat, baca selawat kamilah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil rawaib, sampai habis. Baca selawat tu 11 kali. Niatkan Allah, ya Allah lembutkan hati suamiku, isteriku, pasangan kita dan anak-anak. Jadi buat apa ni ayat ni, ataupun kita buat dalam botol yang macam ni. Jadi kalau masalah Sayyidina Muhammad, jadi bagi mereka minum, jadi dia melembutkan hati. InsyaAllah niat Allah lembutkan hati mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh tak minta kongsi amalan untuk masuk syurga tanpa hisab? Masuk syurga tanpa hisab ni soalan Sayyidina Muhammad, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di antaranya ni bukan mudah masuk syurga tanpa hisab. Di antaranya, tapi buat tak boleh buat, kena sakit dengan ubat. Boleh buat sakit dengan ubat. Orang yang sakit tak berubat masuk syurga tanpa hisab. Tak boleh buat kan? Kena hisab. Salah Sayyidina Muhammad. Dan 7 orang yang sakit tak berubat ni, Nabi kata ada 70,000 orang semua. 70,000 orang semua. Ada orang yang bila dia sakit dia tak berubat. Pasal apa? Sebab dia faham yang bagi lega ialah Allah.
Kita ni ambil ubat, lepas tu kita tawakal minta Allah bagi lega. Dia makam lepas tinggi. Faham? Makam kita kena berubat. Faham tu? Jangan tak berubat pula. Tuan-tuan, tak berubat dosa. Pasal Allah kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kamu jangan campak diri kamu dalam kebinasaan. Kamu sakit, kamu tak berubat, nanti kamu campak diri kamu dalam kebinasaan, dosa. Nanti kamu tak boleh semayang. Nanti kalau kamu tak boleh pergi masjid, kamu tak boleh memakmurkan balik ilmu, dah sakit. Makam kita makam kuat. Tapi kalau sampai ke suatu makam, kita kata ubat ni tak boleh bagi lega. Bukan lega tu pada ubat, duk lega pada Allah. Makam tu makam masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan sampai ke makam tu, no? InsyaAllah. Yang ketiga, soalan Sayyidina Muhammad, apa dia makna tempat yang paling baik bagi seorang wanita ialah di rumah? Dalam Quran Tuhan sebut waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Asal orang perempuan ni Islam suruh duduk di rumah. Asal. Macam mana orang perempuan ni kalau kena keluar daripada rumah cari rezeki? Kalau kena keluarlah daripada rumah cari rezeki. Tapi keluar rumah amankan diri daripada fitnah. Begitu juga pergi masjid. Orang perempuan boleh pergi masjid sebab Nabi tak pernah halang orang perempuan pergi masjid pun. Sahaja Sayyidina Muhammad. Tapi dengan syarat, kalau dia pergi masjid, dia aman daripada fitnah. Kalau dia pergi masjid, turun kereta, habis orang lelaki pakai main tingkap nak tengok dia. Pasal apa? Sebab dia comel. Terus pergi masjid main rumah. Sampai masjid, turun kereta, habis laki-laki pakai main nak tengok dia sebab comel. Jangan pergi masjid main ada rumah. Tapi kalau tak sampai darah tu, pergilah masjid. Tapi jangan lebih-lebihkan make up. Faham tak tu? Jangan menjadi tempat tumpuan orang laki-laki. Takut kita pergi masjid nak buat ibadat, tapi jadi punca orang mendapat dosa dan maksiat. Jadi subhanallah, maka lebih-lebih lagi orang perempuan ada balik ilmu. Kalau suami tak ada bagi ilmu kat dia, soalan Sayyidina Muhammad, maka suami wajib bagi izin pada isteri untuk pergi balis ilmu. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebab tidak ada dosa yang paling besar bagi seorang suami lepas syirik melainkan membiarkan isterinya di dalam kejahilan. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, maka itulah ketiga soalan dapat saya sampaikan. Sebab saya kena terus ke airport lah, nak naik flight pukul 2, kena pergi awal sikit. Apa pun nak kena bayar Jumaat. Alhamdulillah saya bersyukur dapat saya sampai ke medan ilmu ni. Sebenarnya soalan Sayyidina Muhammad di atas janji saya lah dengan Ustaz Wan Azhar. Jadi saya mai pula lepas mai dah 5 bulan lepas. Jadi Ustaz Kashidi kata janji dengan Ustaz Wan Azhar. Jadi itulah janji itu mai tu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memeriahkan dan memberkati majlis ilmu yang kita asaskan pada setiap hari Jumaat ini, insyaAllah. Mudah-mudahan menyebar rahmat untuk keseluruh alam, insyaAllah. Kalau tuan-tuan muslim-muslimat di Besut ni yang ada kesempatan ke Kedah, jadi saya jemput ke pondok saya di sana, insyaAllah, di Kuala Nerang Kedah, insyaAllah. Kalau nak masuk ke Kedah, kita nak pergi ke Langkawi, banyak orang yang terus ke Langkawi saja. Jadi kalau dah tuan-tuan berkesempatan jemput ke pondok darsa di Kuala Nerang, insyaAllah. Dan tolong doa mudah-mudahan darsa dapat sama-sama dengan para ahli ulama, ustaz-ustaz di sini untuk membangunkan pusat ilmu di Besut ni, insyaAllah. Jadi kemarin seperti mana disebut oleh tadi oleh Ustaz Adam, Tuan Ustaz Adam tadi, Ustaz Sayyidina Muhammad, kemarin saya ke Setiu. InsyaAllah kita akan bangunkan pondok warga emas di Setiu, InsyaAllah. Dan lagi dah singgah start di Jertih ni, InsyaAllah dalam 6 ekar orang bagi tanah. InsyaAllah kita akan bangunkan HQ
dasar di situ seluas 6 ekar ataupun 7 ekar. Dan ada lagi sebuah tempat di mana Ustaz Rashidi hak bari di mana? Darul apa? Yang kita pergi kemarin bangunan dahsyat Bukit Tanah. Jadi balik lagi di airport saya dah jumpa dengan tuan tanah dia. Jadi tuan tanah tu minta nak jumpa. Jadi mudah-mudahan berkembanglah darsa di sini. Dan tuan-tuan tolong hidup hantar anak-anak, hantar cucu mengaji, insya-Allah. Lepas tu nanti kita dapat pulangan bila mana mereka balik jadi ulama. Jadi bayangkan pendapatan kita semua dalam kubur esok. Sebab anak-anak kita jadi ulama, tutup guru, dan subuhlah besut secara khusus dan Terengganu Darul Iman ini dengan kelahiran ulama-ulama hebat. Seperti itulah mana ada para ulama ini sampai wujud bagaimana ilmu ni lah, kerana masih ada ulama-ulama yang meneruskan legasi mereka pada masa silam dan masa lepas, insya-Allah. Tolong tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjadi orang yang berbakti pada dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah